Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Dr. Ahmad Yusri bin Muhammad daripada Politeknik Sultan Haji Ahmad Shah, Polisas Kuantan, Pahang. Tajuk pembentangan saya adalah potensi penggunaan sisa bahan buangan yang terdiri daripada campuran Jerman keluli dan kaca tiub sinar katok CRT sebagai penggantian agregat semula jadi pada lapisan turapan asas jalan. Secara pengenalan, pemeliharaan sumber asli dan penggunaan semula sisa bahan buangan atau kitas semula adalah antara cara untuk mencapai pengurusan yang mampan. Secara definisi, bahan buangan atau sisa adalah terdiri daripada sisa hasil sampingan industri dan komersial serta serpihan sisa daripada perobohan dan pemusnahan bangunan. Seterusnya, objektif kajian saya adalah untuk menilai potensi campuran yang mengandungi bahan gitar semula atau bahan buangan iaitu Jerman keluli dan kaca CRT sebagai penggantian agregat semula jadi pada lapisan turapan asas jalan. Seterusnya, bagi ujian makmal, bahan utama yang digunakan adalah terdiri daripada 3 jenis agregat bagi digunakan sebagai penyediaan sampel iaitu agregat semula jadi granite, bahan sampingan Jerman keluli dan sisa elektronik kaca CRT, di mana campuran ini akan dicampur berdasarkan kepada peratusan yang tertentu. Seterusnya, nilai yang diperolehi daripada ujian-ujian yang dijalankan dibandingkan berdasarkan keperluan piawaian spesifikasi JKR, manakala prosedur untuk ujian makmal adalah berdasarkan kaedah ujian piawaian American Society for Testing and Material (ASTM) dan British Standard. Berikut adalah rajah ataupun gambar bahan buangan yang digunakan iaitu Jerman keluli, steel slag dan juga kaca CRT glass. Penilaian makmal yang dijalankan bagi ujian untuk menentukan potensi bahan campuran ini terdiri daripada ujian nilai lelasan Los Angeles LAAB, ujian nisbah galas California CBR, dan ujian menentukan prestasi campuran iaitu ujian kekuatan mampatan tidak terkurung UCS. Gambar menunjukkan peralatan yang digunakan bagi menjalankan ujian-ujian berkenaan. Menjelaskan sampel campuran. Sampel campuran A1 adalah sampel campuran kawalan, di mana 100% agregat semula jadi digunakan. Seterusnya untuk A2, agregat semula jadi digunakan sebanyak 70%, manakala agregat Jerman keluli sebanyak 30% yang digunakan sebagai agregat kasar. Seterusnya pada A3, semula jadi 60%, Jerman keluli sebanyak 40%. Juga pada agregat kasar, seterusnya pada A4, 50 agregat granite, 50 agregat Jerman keluli. A5, 30% agregat semula jadi dan 7% agregat Jerman keluli. Dan seterusnya pada A6, 100% menggunakan Jerman keluli. Itu adalah untuk agregat kasar. Manakala untuk agregat halus, penggunaan agregat adalah di antara agregat semula jadi dan juga kaca CRT, di mana A1 adalah kawalan. Penggunaan agregat halus adalah 100% menggunakan granite. Khususnya untuk kaca CRT yang lain, kita hanya menggunakan 15% sahaja pada campuran A2, A3, A4 dan juga A5.
Manakala untuk A6, agregat semula jadi granite tidak digunakan, tetapi menggunakan agregat jemang keluli sebanyak 85% dan kaca CRT sebanyak 15%. Itu adalah peratusan bagi sampel yang digunakan. Rajah menunjukkan keputusan bagi ujian LAAV, di mana campuran grade C mempunyai rintangan lelasan yang lebih baik daripada grade B. Bagi keputusan dan perbincangan, di mana campuran A5 mempunyai nilai yang lebih baik untuk kedua-dua ujian. Nilai bagi grade B dan grade C masing-masing ialah 24.93% dan 22.12%. Nilai yang lebih kecil untuk jemang keluli menunjukkan bahawa agregat jemang keluli mempunyai rintangan haus dan sifat mekanikal yang baik, di mana ujian LAAV bagi kedua-dua grade campuran menunjukkan penurunan nilai, di mana keadaan ini menunjukkan bahawa jumlah jemang keluli yang lebih tinggi berbanding dengan agregat semula jadi akan mempengaruhi nilai LAAV yang diperolehi. Kajian telah menunjukkan bahawa Jerman keluli mempunyai sifat mekanikal yang lebih baik dan oleh itu ianya adalah sesuai untuk digunakan sebagai agregat gantian bagi agregat semula jadi. Kehadiran Jerman keluli dalam semua campuran, kalau kita berdasarkan kepada nilai yang diperolehi, memberikan campuran kekuatan yang baik, di mana penurunan nilai daripada campuran A1, A2, A3, A4, A5 dan A6 menunjukkan bahawa dengan kehadiran jemang keluli yang tinggi, ia akan memberikan nilai yang berlawanan, iaitu menunjukkan bacaan yang secara menurun. Bacaan secara menurun menunjukkan berlakunya nilai lelasan yang baik di dalam campuran berkenaan. Nilai lelasan yang baik memberikan ciri yang baik bagi penggunaan pada turapan. Seterusnya, bagi bacaan nilai CBR, jadual menunjukkan nilai CBR bagi campuran sampel yang direndam dan tidak direndam, di mana nilai bacaan CBR tertinggi bagi kedua-dua keadaan ujian sama ada secara rendaman dan tanpa rendaman berlaku pada keadaan pencampuran yang sama, iaitu pada campuran sampel A5. Nilai CBR untuk campuran A5 yang direndam dan tidak direndam adalah masing-masing mempunyai nilai 316.66% dan 272.72%. Semua sampel mempunyai nilai CBR yang jauh lebih tinggi daripada campuran kawalan A1 dan ianya memenuhi nilai minimum yang diperlukan iaitu sebanyak 80%. Jadi, keputusan menunjukkan nilai CBR bagi kedua-dua rendaman dan tanpa rendaman bagi setiap sampel adalah memenuhi spesifikasi piawaian yang ditetapkan oleh JKR, iaitu 80%. Keputusan menunjukkan bahawa melalui peratusan Jerman keluli yang semakin tinggi dalam campuran A2 hingga A5 menghasilkan nilai CBR lebih tinggi bagi setiap campuran. Okey, seterusnya, walaupun penggunaan 100% jemang keluli sebagai agregat kasar dan campuran A6 menyebabkan berlakunya penurunan yang ketara dalam bacaan nilai CBR, di mana nilai bagi campuran A6 yang direndam dan tidak direndam adalah masing-masing 254.62% dan 216.49%.
Nilai CBR yang lebih rendah bagi campuran A6 boleh dikaitkan dengan lekatan yang lemah di antara zarah jerman keluli yang disebabkan oleh peningkatan porositi jerman keluli itu sendiri. Walau bagaimanapun, nilai CBR masih lebih tinggi daripada campuran kawalan A1 dan memenuhi spesifikasi piawaian JKR dan juga British Standard. Seterusnya, bagi ujian UCS, rajah menunjukkan nilai UCS untuk setiap sampel telah berlaku peningkatan dengan iaitu selari dengan peningkatan penggunaan jerman keluli. Keputusan ujian menunjukkan bahawa selepas 7 hari pengawetan rendaman di dalam air, campuran A6 mempunyai nilai kekuatan mampatan yang paling optimum, iaitu 5.665 megapascal. Seterusnya, kekuatan mampatan yang lain diikuti untuk nilai yang optimum pada campuran A5, A4, A3, A2 dan A1. Seterusnya, nilai US yang diperoleh untuk semua sampel adalah lebih tinggi daripada nilai minimum yang diperlukan untuk spesifikasi JKR, iaitu 0.70 megapascal. Jadi, untuk bacaan nilai UCS bagi kawalan lebih tinggi iaitu 3.642, juga untuk A2, A3, A4, A5 dan A6. Ianya melebihi nilai yang ditetapkan dalam piawaian spesifikasi. Ini menunjukkan melalui penggunaan jumlah jerman keluli yang lebih tinggi, ianya memberi kesan ke atas rintangan kekuatan dalaman bagi campuran berkenaan. Inilah yang menunjukkan bacaan itu semakin tinggi dengan penggunaan jerman keluli yang campuran yang lebih tinggi. Ikatan ini telah menyebabkan campuran agregat yang digunakan, kita boleh katakan ianya berlaku dalam taburan yang seragam dan ianya memberikan ikatan agregat yang kuat pada campuran berkenaan. Secara kesimpulannya, keputusan nilai LAAV menunjukkan bahawa campuran jerman keluli dan granite mempunyai rintangan dan lelasan yang mencukupi untuk digunakan sebagai agregat turapan asas jalan, di mana peratusan jerman keluli yang lebih tinggi dan campuran akan menghasilkan nilai CBR lebih tinggi untuk kedua-dua campuran yang direndam dan tidak direndam. Manakala bagi ujian UCS menunjukkan bahawa pencerian prestasi campuran sampel menunjukkan peningkatan kekuatan yang sangat ketara, iaitu di antara 2% hingga 70%. Seterusnya, hasil dapatan menunjukkan bahawa campuran yang mengandungi sehingga 70% jerman keluli dan 15% kaca CRT sebagai agregat kasar hingga halus masing-masing adalah memenuhi keperluan piawaian yang ditetapkan. Hasil ujian makmal menunjukkan bahawa campuran yang terdiri daripada granite, jerman keluli dan kaca CRT berpotensi digunakan sebagai bahan gantian agregat pada lapisan turapan asas jalan. Penggunaannya dalam aplikasi kerja jalan menyumbang kepada pemeliharaan sumber asli dan merupakan pendekatan yang berkesan untuk mencapai pengurusan yang mampan. Okey, itu sahaja pembentangan daripada saya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.